Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu bagi tahun 3 di mana tema yang saya gunakan adalah keusahawanan dan tajuk yang saya beri adalah usahawan kerepek di mana kemahiran yang difokuskan adalah kemahiran membaca. Okey, untuk ini pengetahuan sedia ada murid, murid pernah membaca petikan cerita berbentuk digital pada sesi PDPR yang lalu. Okey, untuk standard kandungan yang saya gunakan adalah 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasikan karya sastera dan bukan sastera. Okey, untuk standard pembelajaran pula 2.3.2 iaitu membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Di sini saya gunakan adalah cerita. Okey, di mana objektif pembelajaran yang saya gunakan adalah ada 3, di mana yang pertama adalah membaca kuat teks cerita dengan jelas dan lancar. Yang kedua adalah mengajuk beberapa ayat dan dialog lengkap yang didengari dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang ketiga adalah menyampaikan dan mempersembahkan cerita dengan nada dan intonasi yang sesuai. Okey, kita pergi kepada ini adalah 3 peralatan yang digunakan. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah komputer riba, di mana petikan cerita digital dan juga bahan prop yang disediakan masing-masing. Okey. Untuk pelaksanaan dimulai dengan pengurusan bilik darjah di mana guru menggunakan medium WhatsApp dan juga Google Classroom untuk menanda kehadiran murid dan juga memastikan pencapaian internet berada dalam keadaan lancar dan juga baik, di mana guru meminta respon murid dengan bertanyakan khabar di WhatsApp. Okey, kemudian untuk set induksi dimulakan dengan video lakonan guru iaitu improvisasi di mana ia menunjukkan topik pembelajaran yang akan berjalan. Okey, kita tengok. Jual. Meh beli tak? Sila. Abang, saya jual kerepek ni. Meh, sila. Jual. Akak nak beli? Ni kerepek sedap tau, Kak. Nak murid, situasi apakah yang cikgu lakonkan tadi? Situasi tadi adalah berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Cuba kamu teka. Mesti kamu ingat jual beli kan? Ataupun meniaga. Tapi bukan itu ya. Topik pembelajaran kita hari ini adalah usahawan. Apa itu usahawan? Jom kita tengok. Usahawan. Okey, kita dimulai dengan kita tanya budak tu, apa makna usahawan? Usahawan ini adalah orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan dan juga terlibat dalam perniagaan. Kita boleh kata orang yang meniaga. Okey, tapi secara besar-besaran lah. Kalau kecil tu peniaga, penjual, macam itu saja. Usahawan ni merangkumi ada syarikat besar dan juga jualan yang lebih besar lah. Okey, untuk aktiviti PDP di mana murid melihat lakonan spontan yang dilakukan oleh guru tadi dan dikongsikan melalui WhatsApp di mana murid akan teka topik pembelajaran yang dipelajari. Okey, dan juga guru kaitkan lakonan dengan topik pembelajaran yang ingin dipelajari pada hari tersebut. Di mana guru ingin wujudkan perasaan ingin tahu murid tu walaupun PDP berjalan tidak segerak waktu itu, tetapi video yang cikgu hasilkan awal-awal menarik minat dan juga perasaan ingin tahu murid. Seterusnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik. Dan juga teknik yang cikgu gunakan tadi adalah improvisasi di mana teknik lakonan secara spontan sahaja. Okey. Kemudian untuk prop bungkusan kerepek tadi, untuk langkah 1, di mana bacaan secara mentalis. Dimulakan dengan bacaan secara senyap di mana cerita pendek bertajuk usahawan kerepek. Untuk aktiviti 1, guru berkongsi petikan teks cerita berbentuk digital di ruangan WhatsApp kelas. Murid juga dikehendaki membaca teks secara senyap dan juga individu. Ini adalah bahan yang cikgu akan berikan. Slide. Ini adalah macam buku cerita berbentuk digital. Setiap pelajar akan dapat salinan
Okay, dan dia akan membaca secara kendiri dan juga secara mentalis lah, secara senyap dulu. Okay, di sini ada nilai pengajaran. Okay. Kemudian, ini juga berlaku PDP tidak segerak murid, di mana murid sendiri-sendirilah belajar dengan sendiri dan membaca secara kendiri, iaitu pendekatan berpusatkan murid dan juga pembelajaran kendiri. Okay, untuk aktiviti yang kedua juga, murid dikehendaki membaca cerita pendek tersebut dengan suara yang kuat dan lantang. Tadi membaca secara mentalis, secara senyap, kemudian membaca secara kuat pula. Okay, di mana murid juga boleh dapatkan bimbingan daripada ibu bapa dan juga adik-beradik yang lain. Okay. Sini teknik latih tubilah kita biasakan diri dia dengan untuk membaca cerita pendek yang disediakan oleh guru. Okay. Kemudian untuk langkah yang kedua selama 20 minit iaitu PDP segerak yang akan cikgu kendalikan melalui Google Meet. Okay. Di mana pembelajaran secara bersemuka berlaku untuk aktiviti 1. Okay. Kita pilih bacaan dialog dan juga teks cerita. Cikgu akan berikan cikgu akan paparkan di skrin Meet. Okay. Seperti ini. Okay, ini adalah untuk dialog yang dia akan baca dan juga ayat yang dia akan baca. Cikgu dah kecilkan skopnya dan dibahagikan kepada ayat, cara untuk membaca ayat tersebut dengan nada bercerita. Contoh, Abu ialah seorang pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam akademik. Dia selalu diejek oleh rakan-rakannya kerana tidak begitu pandai berbanding pelajar lain. Okay, bukannya hanya membaca dengan intonasi yang sama saja. Abu ialah seorang pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam akademik. Bukan macam itu saja. So dengan intonasi dan nada yang sesuai, untuk dialog pula macam mana dia boleh guna tak nada untuk berdialog. Okay, contoh, Hamzah pun bertanya kepada Afiq, kamu buat apa di sini? Afiq pun menjawab, saya mahu mencari kerja di sini. Okay, itu adalah murid boleh berinteraksi dan juga aplikasi nada, penggunaan nada dan juga intonasi yang sesuai untuk bercerita. Okay, di aktiviti 1, murid diminta untuk baca satu perenggan seperti yang saya baca tadi. Lepas itu guru memperbaiki sebutan dengan membimbing murid untuk sebut perkataan yang suka disebut dulu. Kemudian guru baca keseluruhan cerita dengan nada dan intonasi yang betul. Okay. So jadi murid dia tengok dan dia dengar simulasi daripada guru tersebut, dan juga murid tadi dia akan ajuk dan tiru nada dan intonasi yang cikgu perdengarkan. Secara terkawal lah guru kawal murid untuk dia tiru nada dan intonasi kaedah bercerita itu oleh guru. Jadi untuk tu pendekatan berpusatkan bahan dan juga nilai murni adalah keberanian lah. Dia memberi kebebasan untuk murid cuba satu persatu macam mana dan tiru gaya cikgu bercerita tu. Okay. PAK 21 kita gunakan didik hibur di sini. Okay. Untuk aktiviti yang kedua pula, murid ni dipilih secara rawak untuk membaca ayat penyata tu yang terdapat dalam cerita pendek Usahawan Kerepek. Okay, tajuknya Usahawan Kerepek dengan sebutan dan intonasi bercerita. Okay, untuk isi pelajaran, murid di sini dapat memahami serta menyebut ayat lengkap dengan pengucapan dan tanda baca yang betul, penggunaan nada dan intonasi yang betul. Kemudian dia dapat membezakan dan mengajuk bunyi sebutan yang diperdengarkan oleh guru. Yang mana, untuk aktiviti yang seterusnya kan, kita pergi kepada murid lain, diminta untuk ujarkan dialog yang terkandung dalam cerita pendek Usahawan Kerepek. Kemudian, yang first tadi, yang kumpulan yang pertama dia membaca ayat penyata dengan intonasi dan nada untuk bercerita. Tetapi untuk kumpulan yang seterusnya ataupun murid yang lain, kita suruh dia baca ujarkan dialog dalam nada dan intonasi yang tepat. Guru sebagai pembimbing dengan betulkan penyebutan ayat dan juga penggunaan intonasi yang sesuai ikut situasi cerita lah, seperti saya paparkan tadi. Sebab tu saya dah bahagikan
Yang mana ini adalah ayat, ini ayat penyata dalam cerita, ini adalah dialog. Okey. Jadi murid, kalau cikgu tunjukkan ayat, murid secara rawat lah kita pilih, perlu baca dengan nada yang tepat, nada yang sesuai dengan cerita itu. Okey, ni untuk dialog. Dialog pun ada gaya cerita dia kan. Okey. Untuk langkah yang ketiga, di mana 20 minit juga cikgu ambil, iaitu langkah terakhir di mana diberi tajuk adalah aktiviti teater pembaca. Okey, ini adalah salah satu teknik, teknik main peranan. Mana murid akan berteater lah, tapi dia menggunakan buku dan juga ada bahan bacaan, bukannya secara spontan. Okey. Jadi guru mengarahkan murid untuk bersedia dengan apa-apa jua alat dan juga bahan yang mudah didapati di rumah dan juga sesuai dijadikan prop untuk persembahan teater pembaca. Contoh buku kita boleh guna, ada bungkusan kerepek, makanan ringan, fail kertas ataupun surat khabar. Guru tayangkan teks cerita pendek tu, dia buka buku cerita digital, yang ini dia gerakkan. Kemudian beberapa murid diberi peranan untuk pegang watak sebagai pembaca dan juga 3 orang pelakon. Jadi satu kumpulan tu ada lebih kurang 4 orang untuk dia berteater. Dan kemudian melakonkan sambil dia berdialog, sambil melakukan gerak aksi, dan jangan lupa untuk patuhi nada dan juga intonasi yang sesuai dengan jalan cerita. Jangan tinggalkan nada dan intonasi itu kerana ianya penting sebagai pembaca yang baik. Kerana kemahiran membaca kita ingin tekankan dalam pembelajaran pada hari ini. Suara, murid juga boleh buat gaya persembahan dengan ada sebutan yang betul, gerak badan dan juga mimik muka yang sesuai. Sambil dia membaca dan juga berdialog tu, dia perlu gunakan mimik muka dan juga gerak badan yang sesuai lah. Dengan intonasi yang tepat supaya dia dapat hayati dia dan memahami jalan cerita yang dilakonkan. Murid lain juga bertindak sebagai penonton. Sementara itu murid lain sebagai penonton dan sebelum tiba giliran mereka. Beberapa orang murid akan dipilih sebagai pemenang lah. Dan juga kerana berjaya. Contoh cikgu tetapkan pentaksiran, penilaian untuk mana murid yang berjaya ujarkan ayat ataupun dialog dengan sebutan nada, intonasi yang terbaik dan juga tepat sangat. Sampai cikgu boleh ada rasa lah kalau dia berlakon tu. Ganjaran diberikan dalam bentuk mata ganjaran yang terkumpul untuk penebusan hadiah misteri. Di sini saya rasa untuk ni di mana cikgu paparkan melalui skrin Google Meet. Lepas tu dia boleh tengok murid dia berinteraksi dan juga membacalah cerita pendek ni. Abu Ilah, bla bla bla. Dengan dialog yang sesuai. Jadi murid dapat mempersembahkan. Akhir sekali, kalau yang pembaca, dia boleh lakonkan sambil pegang buku dan dia tengoklah di skrin cikgu tu. Dan dia baca. Abu ialah seorang pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam akademik. Dia selalu diejek oleh rakan-rakannya kerana tidak begitu pandai berbanding pelajar lain. Untuk last kali yang terakhir, dia beritahu nilai pengajaran yang terdapat di dalam cerita tersebut. Kita hendaklah tidak mudah berputus asa dan tidak memperdekatkan orang lain. Sekian, terima kasih. Macam itulah, pelajar akan beraktiviti, iaitu aktiviti teater pembaca. Akhir sekali, penutup, mana cikgu rumuskan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid sekalian. Dia imbas kembali isi pelajaran apa yang dipelajari, di mana adalah kemahiran membaca itu ditekankan bermula daripada membaca secara mentalis, mekanis dan seterusnya. Sehingga boleh mengaplikasikan intonasi dan juga nada itu dalam teater pembaca, dalam persembahan yang begitu baik sekali. Guru juga berilah pujian dan galakan pada akhir sesi PDPC yang berlaku tadi. Untuk tu adalah teknik soal jawab dan imbas kembali yang telah digunakan. Itu sahaja saya rasa.
Okey, kita berbalik kepada objektif yang dipelajari. Okey, objektif pembelajaran yang ingin ditekankan. Di mana yang pertama membaca kuat teks cerita dengan jelas dan lancar. Saya rasa ada ditekankan tadi dalam aktiviti di mana murid perlu membaca kuat teks dengan jelas dan lancar dulu tanpa intonasi dan nada yang betul dulu tadi. Okey, yang kedua, mengajuk beberapa ayat dan dialog lengkap yang didengari. So dia ajuk, maknanya dia meniru apa yang cikgu baca tadi. Ketiga, last sekali, murid dapat sampaikan dan persembahkan cerita dalam bentuk nada dan intonasi yang sesuai. Okey, jadi ketiga-tiga tu mungkin murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan melalui pelbagai aktiviti yang dilakukan seperti tadi. Okay, itu saja. Terima kasih.